Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kawan-kawan masih lagi berada bersama aku dalam Malam Mistik di channel Anas Rahmat. Alright. Okay. Sebelum aku nak start dengan cerita aku hari ni, seperti biasa aku nak minta tolong korang semua like, share, subscribe channel aku. Jangan lupa tekan loceng supaya korang dapat notifikasi daripada channel aku, supaya korang semua tak ketinggalan dengan cerita-cerita baru aku. Yang aku rasa belum tentu best atau tak best, itu korang yang decide lah. Aku tak tahulah, aku yang tukang cerita kan. Kalau korang tanya aku, nampak best saja cerita aku kan. Tapi pada hakikatnya korang sendiri yang maklum lah. Okey, aku nak ucap terima kasih pada kawan-kawan yang baru singgah kat channel aku. Mungkin korang dapat kawan-kawan share link ke ataupun apa sahaja pun. Aku pun nak ucap terima kasih jugalah dekat yang baru singgah dan yang paling penting sekali yang dah lama singgah kat dalam channel aku ni. Okey, hari ni aku nak bagi tahu satu berita penting, berita terhebat, termantap konon-kononnya lah. Aku dah ada 100 subscriber guys. 100 subscriber guys. 100. Dengarnya macam sikit kan dengarnya. Tapi atas effort aku dah buat video selama 2 minggu. Dan aku akan terus buat lagi. Aku dah dapat 100 subscriber. Terima kasih kawan-kawan yang mana dah subscribe aku. Yang mana belum subscribe tu korang ringan-ringankan tangan. Subscribe channel aku. Subscribe ni percuma kawan-kawan. Subscribe ni percuma. Okey, korang memang takkan dapat apa-apa daripada subscribe daripada aku ni. Cuma korang dapat pengalaman dan info cerita-cerita yang aku nak sampaikan ni. Bukan tu aja, yang paling penting sekali korang dah bantu aku. Kalau korang tak bantu aku, macam mana aku nak buat cerita lagi best? Kenalah bagi moral support kan, betul tak? Yang penting tu moral support. Aku tanpa moral support daripada korang ni semua, kemungkinan aku pun tak ada mood nak buat cerita. Kan, tak buat cerita-cerita baru. Okey, kita settle lah cerita pasal subscribe ni apa, crop ni semua ni kita settle lah. Okey. Hari ni punya cerita ni, yang ni penting ni. Kalau nak ikut kategori aku tak tahu seram ke tak seram. Cerita yang aku nak cerita ni based on true experience. Kalau dalam bahasa Inggeris dia lah, dalam bahasa Melayu dia pengalaman. Pengalaman aku sendiri. Aku tengah duduk lepak-lepak cari konten kan. Baru-baru ni cari konten cerita apa aku nak cerita. Aku buka Facebook, aku buka YouTube lah, aku buka lah segala buka punya buka. Aku tak teringat pun rupanya ada satu kisah kan. Aku dengan kawan-kawan aku cerita agak best jugalah bagi pendapat aku lah. Ini antara pengalaman misteri aku. Satu kisah ni yang berlaku, yang terjadi dengan aku dengan kawan aku masa on the way nak pergi memancing. Okay. Aku ni memang kalau kau cerita daripada 3-4 tahun lepas, daripada 5-6 tahun lepas, aku ni memang kaki pancing. Bukan mancing setakat mancing dekat rumah rakit je. Aku pergi mancing naik boat, aku pergi mancing laut dalam, semua tempat pun banyak. Kalau dah nama kaki pancing kan, mestilah macam-macam tempat lah yang kita dah pergi lah. Tapi kat tempat yang aku nak cerita ni, tempat ni tempat common lah, common yang korang mungkin pun pernah pergi. Kalau budak-budak Johor ni biasanya tahulah cerita yang aku nak sampaikan ni kat kawasan mana. Okey, aku tak nak berselindung lah kat tempat mana lah. Aku cakap tu serang je lah. Mungkin korang pernah lalui, mungkin korang tak pernah lalui. Tapi kalau korang dah lalui tu, korang beringat je lah. Okey, kita keep it up lah dengan cerita dia. Okey, aku memancing 4 orang tu. 4 orang masa tu. Okey, aku Abang Samad, Zarul dan bapa dia. Ini memang regu aku selalu pergi mancing lah. Aku, Samad dengan Zarul ni memang ni regu aku. Cuma kali ni berbeza sikit. Bapa Zarul ikut sama pergi mancing. Tempat yang kita orang nak pergi ni, kita orang sewa bot lah. Memang kita orang biasa sewa bot. Nak pergi mancing, kita ambil bot daripada Sungai Layang dan kita orang mancing kat kawasan-kawasan sini. Orang selalu tanya dengan aku kenapa aku suka pergi mancing kat Sungai Layang berbanding dengan Kongkong. Ada dua sebab kenapa aku suka mancing kat Sungai Layang. Pertama, bot dia 15 kuda harga RM50. Masa tu lah, sekarang aku tak tahu berapa harga. 15 kuda RM50. Dan spot dia tak jauh, berbeza dengan kalau aku mancing kat Kongkong, aku kena jalan jauh sikit sampai minyak habis.
kan, minyak dah separuh, lepas tu patah balik belum tentu dapat hasil. Kalau tak tahu tempat lah, tak tahu spot. Berbeza dengan Sungai Layang, aku memang tahu spot aku nak pergi mancing selalu. Tak jauh pun daripada JT yang aku selalu ambil boat tu. Lebih kurang 10 minit dah sampai lah JT aku nak ambil boat. Biasa minyak pun kalau beli, kalau yang kaki pancing dia dah tahulah minyak kat dalam boat ni mahal. Aku bajet pun minyak aku spend dalam tak lebih RM20 dah pergi balik tempat aku mancing. Aku mancing tak banyak spot, 2-3 spot je kat Sungai Layang. So nak dijadikan cerita lah, memang aku kerap lah. Dulu aku kerap pergi Sungai Layang. Kalau aku tak mancing dekat Rumah Rakit, aku naik bot. Tapi kebiasaannya aku naik bot lah pergi mancing kat Sungai Layang ni. Aku biasa pergi dengan Zarul. Yang bestnya kita orang jarang mancing siang. Sebab panas. Kat Sungai Layang ni panas. Cuaca dia terik, dia hit. Sebab dia terlindung dengan Pulau Layang kecil ni. Jadi angin tak lalu. Jadi kau rasa panas. Dia punya panas rentung bro. Dia punya panas tu dia tak macam kat tengah laut. Kalau tengah laut panas, ada angin. Kat Sungai Layang panas, tak ada angin. So kita orang ni selalu decide mancing di waktu malam. Aku ada banyak pengalaman yang aku nak kongsikan ketika aku memancing kat Sungai Layang. Tapi cerita hari ni aku nak ceritakan perjalanan aku daripada Permas Jaya nak ke nak ke JT Sungai Layang. Itu je cerita dia hari ni. Mungkin tak panjang sangat terpulang lah. Kan berapa lama aku bercakap. Aku kan suka menyempang kalau bercakap. Kita start Aku sebelum aku pergi mancing tu, aku ambil member aku. Member aku ni bomber bro. Member aku ni bomber. Aku pergi ambil dia dekat balai bomber lah. Aku harap Samad ni dengar lah cerita aku ni. Ni piece of our experience juga kan. Aku cuma throwback je. Okay, member aku ni Samad ni, dia orang, dia bomber lah. So aku ambil dia dekat tempat kerja dia dan kita orang pergi mancing. So memang biasa rutin dia macam tu. Lepas aku ambil Samad ni, aku akan ambil member aku Zarul ni dekat rumah dia dekat Permas Jaya. Okey, tapi hari ni kita berbeza sikit. Kita pergi 2 buah kereta. Biasanya 1 buah kereta je, aku Samad dengan Zarul. Tapi kali ni ayah dia nak pergi sama. So kemungkinan kita akan ambil 2 buah bot untuk pergi mancing. So Zarul bawa ayah dia, aku dengan Samad 1 buah bot. So bila dah sampai dekat Permas Jaya, rumah member aku Zarul ni, so kita orang discuss lah siapa yang nak pergi beli umpan, siapa yang nak kena beli ais. Padahal waktu tu jam dah menunjukkan pukul 7.30 nak pukul 8 lah. So kita orang target malam tu, hari tu kita orang nak pergi start boat dalam pukul 10 malam lah. 10 malam tu kita orang naik boat mancing daripada malam bawa ke pagi. Pagi dah boleh balik lah. So bila sampai dekat rumah Zarul ni, aku pun discuss dengan Zarul, siapa yang nak beli umpan dan siapa yang nak beli ais dengan barang-barang lain lah. Macam roti ke, daging ke, apa roti daging pula. Sorry, mana ada orang mancing buat daging kan. Biasa roti, biskut, Nescafe tin original, tu wajib lah. Kalau aku pergi mancing memang wajib tu minuman aku. Tak pergi mancing pun aku minum Nescafe tin original juga. Ni Nescafe dah dengar Nescafe dah dengar, anggap dia aku iklankan dia punya Nescafe. Bayar. Okay. So ni aku menyempang lagi. Okay. Tapi cerita dia, aku dah discuss lah. So aku ditugaskan dengan Abang Samad 1 buah kereta ni untuk aku pergi beli ais je. Aku pergi beli ais. Lepas aku pergi beli ais, aku terus boleh pergi ke JT lah. Aku tunggu Zarul dekat JT. So Zarul pula dia kena pergi beli udang hidup dengan ruat. So dia akan sampai lambat sikit daripada aku lah. Sebab aku akan sampai awal supaya aku boleh setting boat kan, boleh setting dengan toke boat supaya boleh. Sebab sebelum ni kita order 1 buah boat, sekarang nak tambah 1 buah boat. Maksudnya nasib lah kalau dapat boat ke tak dapat. If let's say kalau tak dapat boat second, so kena naik 4 orang 1 boat lah. Agak sempit untuk boat 15 kuda nak bawa aku 4 orang. Sebab aku memang aku kurus, tapi kalau Abang Samad ni besar sikit lah kan, besar sikit, orangnya sihat lah. So aku decide malam tu, aku dengan Zarul dan kawan-kawan ni semua, kita orang cadang nak ambil 2 buah bot. So lepas ke Mazharul, kita orang pun bersurai. Kita buat kerja masing-masing lah. Aku start kereta, sumbat barang-barang dalam kereta, barang-barang Zarul, separuh simpanan kereta aku. So aku pun terus gerak je pergi beli ais dekat kedai Aceh. Zarul lambat sikit sebab bapak dia nak sembang isyak masa tu. So dia lambat sikit nak sembang isyak. Umpan sebenarnya dah tempah pun, tinggal ambil je.
dengan beli umpan udang kopek. Udang kopek pun boleh beli kat kedai Aceh juga. So perjalanan aku nak ke Sungai Layang. Okey, kalau korang kalau korang daripada Pemas Jaya, kalau korang nak pergi ke Sungai Layang tu, korang kena lalu daripada masuk kat Pasir Gudang tu, korang tumpa jalan nak ke Kongkong lah, jalan nak ke Kongkong. Then sampai ke jalan ke Kongkong, kau akan lalu dekat Felda Jaya Baru. Ni semua jalan kampung lah, jalan kampung. Okey, dan sampai dekat Felda Jaya Baru tu, sebelum sampai Felda Jaya Baru tu, kau masuk kiri, kau terus saja sampai dekat belah kiri kau jumpa dam. Bukan. Belah kanan kau akan jumpa pintu masuk dam air lah. Loji Iskandar lah kalau tak salah aku pun dah tak berapa ingat. So ada satu sempang kecil, dan jalan kecil tu lah menuju ke jeti Sungai Layang tu. Aku estimate dalam 3-4 km ke lebih lah. Okey, jalan yang aku lalu ni memang sunyi lah. Memang sunyi sepi lah. Memang jarang ada kereta lalu sebab sunyi. Kiri kanan pun hutan. Memang hutan. Jalan dia umpama satu lorong je. Kalau bersempang, bersioran kereta, seorang kena beralah. Seorang kena masuk ke kiri beralah, dan seorang baru boleh lepas. Jalan tu siang pun tak ada ramai orang lalu, apatah lagi malam. Memang senang cakap, jalan tu kalau orang nak lalu tu mungkin pergi jeti ataupun pergi tempat apa tu orang kata dam, loji air lah, loji air. Okey, kat dalam tu memang tempatnya loji air Sungai Layang. So aku cerita dia bermula dekat jalan nak masuk ke Sungai Layang tu. Ada pula benda bergerak tepi ni. Sorry, terganggu sikit. Baju aku jatuh. Aku ada satu perangai kalau aku naik kereta dengan kawan-kawan aku yang kaki perokok macam aku. Kita orang jarang pasang tingkap lah, jarang naikkan cermin. So biasa aku akan buka window, aku akan buka cermin tepi tu, aku akan buka, dan aku akan isap rokok lah. Perokok tega kan. Aku pun macam biasa jalan, bawa kereta, memandu kan, sambil borak dengan Abang Samad. Abang Samad ni dia seorang karakter yang banyak bercakap lah. Aku suka lah dengan dia. Dia orang yang fun lah. Walaupun dia lagi tua, jauh lagi tua daripada aku. Tapi bila kita duduk sama-sama ni, aku tak rasakan umur dia dengan aku jauh beza. Aku panggil dia Abang Samad, yes. Tapi kalau buat kutuk ni, aku kutuk dia, aku bahan dia selamba je. Kalau dia bahan aku pun selamba je. Macam tak ada border lah. Sebab kita orang ni geng mancing tau. Sebab kita orang selalu mancing atas bot sama-sama. Kalau tak pun kita akan boring. Kalau kita jenis kita ni, kalau kita pergi mancing, kita kena bawa kawan yang, senang cakap, regu yang kita bawa ni biar sebulu lah. Sebab kalau kau pergi mancing dengan orang yang tak sebulu dengan kau akan jadi cepat boring lah. Mancing ni sebenarnya pun boring, tunggu je kan ikan makan kan. Tapi engkau pula ada kawan yang boring, lagilah bertambah boring. So aku dah biasa sangat pergi mancing dengan Abang Samad dengan Darul ni. Sampai kita tak dapat ikan pun tak apa, janji kita pergi mancing. Sebab apa? Itulah umpama kita melepak. Ni aku bersempang lagi. Okey, tapi dalam cerita ni aku pergi mancing dengan Samad ni, aku berdua je dalam kereta. Aku bawa kereta wajar tau, masa tu wajar. So aku bawa jalan dekat dalam jalan Sungai Layang ni, memang sunyi sepi je. Jalan je kan. Dalam perjalanan aku tengah hisap rokok, lepak kan. Baru start masuk dekat simpang tu, jalan dalam tak jauh, dalam 500 meter daripada simpang. Tiba-tiba kan ada kelawar terbang masuk dalam kereta aku. Panik lah juga kan, kita tengah bawa kereta, jadi kelawar masuk, kelepak kan. Dah lah kereta aku gelap kan. Aku pun tak tahu. Mula-mula aku ingatkan burung merpati ke, burung terkukuk lah, burung apa orang panggil tu. Habis macam kelakar malam-malam mana ada burung masuk dalam kereta aku lah. Dah jadi huru-hara lah. Pasalah aku parking tepi kan, uruskan Samad pun apa lagi kan. Dia bomba, mana dia takut dengan binatang-binatang ni semua kan. Tugas dia lah keluarkan binatang tu daripada kereta aku. Dia pun cakap, okay Nas, settle Nas. Aduh, buat hal lah kelawar ni kan, ingatkan nak ikut kita berjalan je kan. Samad pun cakap macam tu lah. So sepanjang perjalanan tu kita pun ceritalah pasal kelawar tadi yang masuk ni. Entah kelawar mana lah ni, semak ni. Dan mulut salah seorang ni, aku tak ingat mulut aku ke mulut Samad ke terlepas cakap ke. Hantu tak bang, saja je nak ikut kita tak, terlepas cakap lah. Ini akibat mulut lah ni sebenarnya cerita ni.
Samad pun gelak. Aku pun gelak lah. Bawa macam tak ada perasaan. Sebab jalan tu semua kita orang dah biasa lalu malam. So normal lah. So kita orang tak anggap benda tu satu benda yang bila lalu jalan tu kita rasa takut ke. Sebab kita dah kerap lalu, jadi tak ada perasaan tu pun. Dan tapi lama tau, aku jalan dengan Abang Samad ni. Dah lama sangat dekat jalan ni. Aku mula tertanya-tanya dengan Abang Samad ni, "Bang, kau rasa tak bang, macam kita dah lama sangat lalu kat jalan ni?" Baru Samad terfikir tau. Masa tu Abang Samad baru terfikir, kenapa kita tak sampai-sampai daripada tadi ni? Yang kita orang anggap perkara ni macam tak apalah kan, mungkin perasaannya kot. Sampailah satu tahap tu, aku jumpa bukan sempang, situ tak ada sempang tau. Aku jumpa tempat yang sama 2 kali. Aku cakap, "Bang, bukankah kita dah lalu kat sini bang tadi?" Aku tanya dengan Abang Samad. "Bro, aku cerita dengan korang ni, tengkuk aku ni meremang bro. Ini pengalaman aku bro. Aku ingat lagi apa yang berlaku masa tu." Dan bila dah nampak tempat tu, Abang Samad tengok muka aku. Tapi masih kita orang masa tu belum tahap serius lah. Belum takut tahap serius. Maksudnya macam ya ke kan? Ya ke? Macam tak ya. Macam tu lah, macam sampailah satu tahap tu. Aku dah jalan lama. Dah lama sangat ni tak sampai ni. Aku tak tahu pukul berapa. Sepatutnya jalan tu paling lama pun 15 minit lah. Tu paling lama lah kalau kau lalu jalan tu dah boleh sampai kat lokasi yang kau nak tuju. Tapi kali ni dah macam lebih. Dah lama sangat dah ni. Dan aku makin lama makin tak sedap hati juga. Dan Abang Samad duduk sebelah aku, duduk popet, gelak, ketawa. Tak serius kan, ketawa. Tiba-tiba sampai tahap ni aku dah tak fokus dengan Abang Samad cakap apa tau. Aku dah mula risau lah. Tapi Abang Samad ni dia steady je kan. Dia tak anggap benda ni berlaku serius. Dia tak nampak pun benda ni keseriusan kita dah tersangkut kan. Kita tak tahu tau bro sebenarnya. Masa tu, masa kejadian ni, aku tak tahu sama ada aku ni betul laluan aku ni ke, ataupun aku dah tersempang ke tempat lain ni. Sebenarnya ni otak aku ni berfikir panjang tau. Masa tu berfikir. Tapi Samad duk ketawa je, gelak. Gelak. Apa cerita masa tu pun aku tak ingat lah cerita apa. Tapi dia gelak lah, dia ketawa kan. Benda rasa macam tak serius. Tapi aku dah gelabah juga. Sebab aku yang bawa kereta, aku rasa macam apa sah tak sampai-sampai ni, tak sampai-sampai kan. Sampai tahap tu Samad cakap, "Nas, aku rasa Zarul dah sampai mana?" Aku cakap dengan Samad, "Bang, kau lah telefon Zarul. Kau try tanya Zarul, Zarul dah sampai mana?" Samad telefon Zarul tak dapat bro. Tak dapat. Dia tengok line tak ada. Aku tak pernah tahulah story line dia tak ada line. Tapi line tak ada. Tak apa, kata Samad, telefon Zarul tak dapat lah bro. Dan aku tengok handphone line tak ada. Tak apa abang, kat depan sikit tu kau cuba call lagi kan. Sekali, takut dia dah sampai lah. Sebenarnya aku nak telefon Zarul. Aku cakap dengan Abang Samad masa tu, kalau kau dapat telefon Zarul, aku nak kirim beli rokok. Sebab aku tak bawa rokok masa tu. Dan cara kebetulan pula, masa perjalanan aku nak pergi sana tu, cuaca mendung, dah mula nak hujan. Dalam pukul 9 lebih 10 lah lebih kurang. Aku nak kawasan jalan tu. Tapi lama kelamaan Samad pula tanya aku, "Nas, bila kita nak sampai ni?" Bila Samad tanya aku macam tu, aku dah mula panik tau. Bukan kena panik, aku dah macam, aku nak cakap situasi bang. Kau tahu aku nak cakap tapi mulut aku keluh. Aku nak cakap, aku nak bagi tahu kat dia, "Bang, kita ni sesat ni sebenarnya. Jalan tu tak ada sempang, satu jalan je. Tapi aku sesat. Aku rasa aku dah mula sesat." Lama, dekat setengah jam aku kat jalan tu, aku rasa lah. Dan tiba-tiba bunyi telefon. Aku angkat lah bunyi telefon aku. Aku angkat, Zarul yang call aku. Zarul telefon aku, "Nas, kau kat mana?" Dia tanya aku. Aku cakap, "Tak apa, kau cakap, aku tengah drive ni. Aku tak nak bercakap. Aku jenis orang yang tak suka bercakap dalam telefon bila aku tengah memandu." So aku bagi kat Samad. "Bang, kau cakap dengan Zarul bang. Kau cakap dengan dia kalau kirim lah. Kalau kau belum sampai, kirim aku beli rokok." Samad pun cakap dengan Zarul, "Rul, kau kat mana? Kau kat kedai lagi ke? Kalau kau kat kedai lagi, kau belikan rokok Peter dia." Rupa-rupanya Zarul dah sampai dekat jeti. Zarul tanya dengan Samad masa tu, "Bang, kau tahu tak bang, kau ni lama sangat kau lalu mana?" Cakap, dia tanya. Dia punya otak dia ingat aku pergi lalu Tiram tau, patah balik Tiram dah. Kenapa aku daripada Pemas Jaya aku nak pergi Tiram, patah balik Tiram, pergi. Maksud, kalau aku patah balik Tiram sekalipun, aku tetap juga dia takkan mungkin Zarul boleh potong aku. Kalau Zarul potong aku, dia dah nampak aku dah. Dia akan nampak kereta aku. Satu jalan je nak pergi ke Sungai Layang tu. Satu je, tak ada jalan lain. Satu entrance je. Soalnya, bila masa Zarul potong aku,
Tak ada kereta pun. Aku tak tahu berapa lama aku dah berpusing-pusing kat jalan tu. Dan barulah dalam situasi ni Samad tahu betapa seriusnya kita orang masa tu. Samad tengok muka aku. Lama dia tengok muka aku. Aku pun tengok muka dia. Tak apa bang, kita jalan je. Jalan lah teruskan macam biasa. Aku pun jalan macam biasa. Last minit 2 minit tu, hati aku tetap tak tenteram. Yelah, sampai bila aku nak jalan terus ni? Aku tak jumpa kata ending dia. Samad buat kelakar lagi dengan aku. Dia dah macam lupa dah. Okay, yang ini dah part serius. Samad dia dah lupa yang kita dalam keadaan serius. Tapi aku dah cuak lah sebenarnya. Aku tengok dekat cermin tengah aku kan. Tengok cermin tepi kan. Yelah, kita memandu. Of course lah kita akan tengok cermin kiri kanan atas depan belakang. Aku nampak benda bro kat belakang kereta aku bro. Aku nampak benda. Aku nampak satu orang lembaga tinggi berbaju putih. Aduh, meremang lah nak cerita ni. Tak apa, aku teruskan je. Lembaga, aku lebih kenal, aku rasa macam perempuan lah. Tinggi. Betul-betul di antara kereta aku ni. Okay, kat belakang boot kereta ni, dia macam ikut je dekat belakang kereta. Kat boot kau ni dia ikut je. Dia bukan kain terbang apa tau. Macam lembaga orang macam tu. Aku kat situ, time tu aku betul-betul panik. Aku betul-betul dah macam, aku dah diam lah. Aku Samad kat sebelah aku ni dok tok lagi ni. Cerita-cerita lagi, dia kelakar lagi ni. Tapi aku yang dah panik lah. Aku dah tak fokus apa Samad cakap. Mulut aku dah kumat kamit. Bacalah apa yang patut. Dan bila aku, Samad tahu tau tiba-tiba kenapa aku ni diam je. Samad tanya dengan aku, Nat, kau ni diam kenapa? Aku malah nak cakap dengan Samad apa yang berlaku. Kan? Lalu tu aku cakap dia, bang, kat cermin aku depan tu ada, dia tempat kalau perempuan duduk kat sebelah seat sebelah kan ada macam cermin. Dia tempat cermin terbuka je, boleh ada cermin kan buka kat tengah kan, kat tempat yang lindung panas tu kan. Terus aku tu Samad buka je benda tu. Bang, kau turunkan cermin kat situ bang, kau tengok kat belakang. Samad pun turun lah. Dia tak fikir apa-apa pun bila aku suruh buat macam tu. Dia ingat aku buat lawak ke apa kan. Aku suruh buka. Bila dia buka bro, barulah dia tahu yang kat belakang ni ada benda yang mengikut kita orang ni bro. Ada benda yang mengikut ni. Time ni barulah situasi tu jadi panik sikit. Barulah situasi tu jadi macam huru-hara sikit lah. Macam kita pun dah mula sembam lah. Saya cakap macam, okay, now kita dah tahu kenapa kita sesat. So aku cakap lah dengan Samad, bang, kau baca lah bang dalam hati kau apa-apa yang patut bang. Kita doa lah bang, kita boleh keluar daripada sini. Baca je, baca lah. Aku ingat aku baca ayat kursi masa tu 3 kali aku baca ayat kursi. Lepas tu aku baca surah Al-Ikhlas. Abang Samad aku tak tahu ada baca apa. Dan kita masa tu kita lebih diam. Diam je lah, tak cakap banyak apa-apa. Aku pun tutup tingkap. Aku tak merokok kan. Lat 5 minit tu aku cuba jengah-jengah lagi lah. Mula aku tak nak jengah. Aku cakap dengan abang, aku ketir Abang Samad, bang, kau jengah bang, tengok ada lagi tak. Aku cakap dia pelan-pelan lah. Abang Samad ketir aku balik, kau lah jengah. Alamak, aku pun panik. Kau bayang dengan otak korang semua guys. Korang bayang lah. Kau bayang kalau kau tengah bawa kereta, tiba-tiba kau jengah kan, tiba-tiba kau tengok dia bukan kat belakang, dia kat dalam kereta, kat seat belakang kau. Kau fikir apa siul? Sebab tu aku suruh Abang Samad yang jengah. Tapi Abang Samad dah tolak aku. Tak nak aku jengah lah. Aku jengah, tak ada. Time aku jengah tu dia dah tak ada. Alhamdulillah, aku dah syukur dia dah tak ada. Aku pun bisik ke Abang Samad, bang, dah tak ada bang. Oh, masing-masing ni dah lega lah. Dah lega. Bila dah tak ada tu bro, aku jalan sikit, tak sampai 2-3 minit hujan turun. Hujan mula-mula renyai. Lepas tu selebat-lebatnya. Lepas tu barulah aku nampak belah kiri aku dam Sungai Layang. Maksudnya dam Sungai Layang ni maksudnya loji air Sungai Layang. Baru sampai. Aku tak tahu berapa lama, aku tak ingat berapa lama aku terperangkap dalam tu kan. Tiba-tiba aku pun sampai. Punyalah lega hati aku. Barulah aku nampak jeti Sungai Layang kat depan mata aku. Aku dengan Samad tengok muka aku tengok muka dia lah. Masing-masing dah macam alhamdulillah lah, syukur lah kan, kita dah keluar daripada kawasan tu. Dan aku pun sampai dekat Sungai Layang tu. Aku tengok Zarul dengan bapak dia dah sampai dulu dah. Dia dalam telefon, Zarul dah cakap dia dah sampai. Memang aku rasa pelik betul. Memang macam mana Zarul boleh potong aku? Tak mungkin Zarul dengan bapak dia tu satu kereta tu potong aku. Tak mungkin. Kalau dia potong aku, mesti aku nampak. Tapi soalnya dia dah sampai dulu daripada aku. Ini memang tak boleh, tak masuk akal lah. Senang cakap tak masuk akal lah. Dia dah sampai dulu. Aku sampai je aku buka pintu kereta je, Zarul tanya dengan aku, Nat, kau pergi mana siut? Berapa lama kau nak sampai? Aku tenganga bro. Mulut aku masa tu aku tenganga.
Aku tenganga nak jawab soalan Zarul ni. Aku rasa macam susah lah aku nak jawab. Apa explanation yang aku boleh bagi dekat Zarul ni, nak bagi tahu yang aku ni tersesat ke alam lain? Kalau aku cakap pun bukannya orang, benda ni tak boleh in tau dalam otak masa tu. Dan aku cakap juga terus terang, Rul, aku sebenarnya dengan Samad, aku dah lama tau kat atas jalan ni aku tak jumpa jalan. Zarul gelak tau dengan aku. Sebab laluan ni laluan standard kita orang selalunya. Dan kita orang tak pernah terfikir pun daripada dulu pun yang aku akan berlaku, akan kena kat aku macam ni. Aku pernah dengar cerita orang je, tapi aku tak pernah kena pun kat jalan tu. Tapi malam tu dia pilih aku untuk rasa pengalaman tu. Dan bila sampai dekat JT Sungai Layang tu, hujan selebat-lebatnya. Dalam buku aku tak sure lah, dalam pukul 11, 11.30 lebih kurang macam tu, hujan selebat-lebatnya. So kita tak nak kena tunggu hujan berhentilah baru pergi mancing. 3 jam hujan tak berhenti. So dah dekat dalam pukul 3 lebih tu, aku pun tertidur sekejap. Dan Zarul kejut aku, Nas, dah pukul 3 lebih ni, nak pergi mancing ke tak ni? Sebab yelah rugilah, wasting time lah. Aku besok tengah hari aku kerja. Aku biasa kalau mancing pun, kalau aku bertolak malam tu dalam pukul 12 kan, biasa jam 11.30. Biasa pukul 11 aku dah kat laut lah, senang cakap. Tapi malam tu sebab ada kekilafan aku ataupun ada keberlakuan yang perkara yang aku tak ingin ni berlaku, so aku lambat dengan Samad. So bila sampai pun hujan lebat, aku pun borak dengan Zarul lah, Rul, aku rasa aku tak sedap hati lah nak pergi mancing malam-malam ni. So aku decide malam tu aku tak pergi mancing lah, aku balik. Aku cakap dengan Zarul, Rul, aku nak balik lah, badan pun tak sedap. So aku borak lah dengan Samad dengan ni. Untuk buat keputusan ni bukan keputusan aku seorang. Aku tanya dengan Samad, Mat, kau nak mancing tu, nak teruskan mancing ke Mat? Kalau kau nak teruskan mancing, kau ikut ikut Zarul lah, Zarul dengan ayah dia. Aku rasa aku tak sedap hati, aku nak balik lah. Tapi aku pun terfikir juga. Aku cakap dengan Samad, aku nak balik. Kalau aku balik, aku patah balik, aku seorang-seorang. Pukul 3 pagi kau seorang lagi lah. Aku tak mungkin aku nak balik kan. Aku cakap, tapi bang, aku rasa lebih pun baik kau balik sama dengan aku bang. Sebab yelah kan, kau pun tahu kita baru lalui perkara-perkara macam ni kan. Lepas tu kita pun nak pergi mancing. Macam seolah-olah aku cakap lah, mungkin ni antara warning lah dia bagi aku, kau janganlah pergi mancing. Dah lah hujan, lebat kan. Lepas tu kau nak pergi mancing lagi. So hari tu kita orang decide tak pergi mancing. Just kita orang balik je. Balik dah sampai rumah. Aku sampai rumah, aku mandi macam biasa. Bini aku agak terkejut lah. Awalnya balik mancing. Aku cakap dengan bini aku tak nak, aku tak pergi mancing, aku balik lah. Bini aku pun tanyalah apa sebabnya kan aku tak pergi mancing. Aku tak nak cerita malam tu lah. Aku just balik rumah. Aku mandi balik. Sebab aku kena hujan sikit tadi, aku takut aku demam. Aku mandi. Dan aku terus masuk dalam bilik. Aku boom, kepala tidur. Dan aku sedar-sedar dah besok pagi. So waktu besok aku pun barulah telefon. Aku pula cerita dengan bini aku kejadian sebenar. Dan aku pun telefon Samad. Aku tanya dengan Samad, bang, aku barulah nak cerita, tanya balik dengan Samad dengan pasal apa yang kita nampak semalam. Dan kita orang pun fikir balik tau. Fikir ni macam postmortem lah. Kenapa kita orang boleh berdepan dengan situasi macam tu. Aku pun kajilah dengan abang Samad kan. Kemungkinannya adalah biasalah mulut. Sebab kita orang ni pun jenis, yelah dah biasa lalu jalan tu, tak anggap apa-apa pun. So malam tu kita main sebarang je, jalan main sembang, pumpang kan, masuk tempat orang, kawasan orang, mungkin lah kan, bercakap, ada benda yang kita tegur ke tak dalam keadaan tak sengaja tertegur. Lepas tu benda ni mengikut. Masa kelawar tu masuk tu adalah hint pertama lah yang dia bagi. Masa hint pertama, Samad pun angkat kelawar tu, buang, dah kau pergi main jauh, dia cakap kan. Macam tu. Ada satu perkataan yang Samad cakap masa tu, aku tak ingat dia cakap apa. Tapi kemungkinan ayat tu tak elok lah kan. Yelah kita orang ni memang perangai mancing, memang kalau mancing pun memang mulut suka. Tapi kasar lah cara perbualan aku. Kalau korang dengar borak aku dengan Abang Samad ni, ayat yang kasar lah. Kemungkinan pun benda ni dengar kan tak elok kan. So itu antara pengalaman aku lah. Pengalaman aku lalu kat Jalan Sungai Layang. Okay, next bulan depan aku nak pergi lagi mancing kat Sungai Layang ni sebenarnya. Tapi ni antara cerita throwback aku lah yang berlaku dekat Jalan Sungai Layang ni. Sungai Layang ni sebenarnya banyak cerita kat Sungai Layang ni. Kalau korang ada waktu nak tahu pasal Sungai Layang, korang boleh tanya kat nelayan-nelayan Sungai Layang. Kat Sungai Layang ni dia ada macam-macam story. Aku mungkin akan buat satu
cerita akan datang kalau ada rezeki, insya-Allah aku nak cerita pasal Sungai Layang. Aku pernah pengalaman ada atas rumah rakit Sungai Layang, aku jumpa sesuatu, aku pernah mancing atas bot Sungai Layang, aku berlakunya berlakunya gangguan-gangguan mistik ketika sedang memancing. Kan, aku pernah dengar juga ada satu kes kat Sungai Layang ni, orang sedang memancing kat joran dia tu, tiba-tiba joran dia macam lentur macam ni, toik toik toik, kan, macam ada orang tarik-tarik. Dia bukan ikan makan pun, biasa kalau ni ikan makan. Dia taruh 3 joran tapi ikan joran ni 1, 2, 3. Macam main piano, dia macam 1, 2, 3, 1, 2, 3 macam tu. Ini antara cerita kat Sungai Layang. Aku tak tahu cerita ni seram ke tak seram ke untuk korang dengar. Tapi ni aku cerita by pengalaman aku lah. Pengalaman aku berada di uh, mengalami situasi kat Sungai Layang. Okey, bukanlah aku cerita ni untuk menakut-menakutkan kawan-kawan aku yang kaki pancing ke arah sana. Bukan. Aku cerita ni berdasarkan pengalaman aku kongsi, dan dalam masa sama juga menjadikan dan dalam masa yang sama boleh jadikan cerita aku ni sebagai persediaan korang if kalau korang melalui apa yang aku lalui. Bukanlah aku nak menakutkan korang kat kawasan Sungai Layang ni. Bukan. Korang jangan salah anggap. Minta maaf pada kawan-kawan aku pemancing-pemancing tega kawasan Sungai Layang ni. Aku minta maaf banyak-banyak kalau cerita aku ni mengganggu korang punya yelah kan. Bukan. Tumpah bukan niat aku untuk menakut-nakut korang. Bukan niat aku. Aku cerita ni atas pengalaman aku pernah mengalami gangguan mistik dekat kawasan sana. Tapi apa yang berlaku ni menjadikan pengajaran buat aku. Dan aku cerita balik kat korang supaya korang yang mungkin ada juga mungkin yang pernah lalui apa yang aku lalui, dan ada juga yang tak pernah lalui. Tapi jangan cabul lah, senang cakap lah. Sungai Layang ni dia tak sama. Senang cakap macam ni lah kawan-kawan. Kalau kau pergi mancing ke, tak kisahlah kat mana-mana ke, daripada start rumah, buka pintu kereta, masuk dalam kereta tu, janganlah lagi kau cabul ke apa ke. Jangan minta ke, jangan, jaga pertuturan lah. Itu penting. Sebab benda ni sentiasa mendengar, kan, dia mungkin dia dekat kawasan sekeliling kita tak pasti, Allahualam, kan, sebab ini adalah kejadian Tuhan, kan. So sampai sini saja cerita aku hari ni. Harap korang enjoy dengan apa yang aku sampaikan tadi. Semoga aku ada cerita yang lebih baik di segmen di episod akan datang lah. Okay guys, sebelum aku nak tamatkan cerita aku ni, aku minta jasa baik korang. Korang mesti dah tahu kan aku nak cakap apa kan. Okay, tak apa, aku cakap je lah. Ini normal kan, mesti kena cakap lah. Kena minta. Korang ni kadang-kadang kena, benda ni nak minta subscribe ni kena minta, kan. Bukannya kita boleh cakap orang, ada setengah orang dia tak nak, dia lupa kan nak subscribe aku. Tak apa, ni aku ingatkan korang. Okay, kawan-kawan yang mana baru masuk channel aku ke, yang mana terlalu ternampak aku ke, aku minta jasa baik korang. Jasa baik korang, tolong like, share, subscribe channel aku ni, kan. Jangan lupa tekan butang loceng kat tepi tu, kecing. Kat tepi loceng, tekan lagi sekali, aku tunjuk loceng, ting, supaya, kan, korang boleh terima notifikasi daripada channel aku ni. Supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku ni. Sebab untuk pengetahuan korang ni, aku bercerita ni atas minat aku lah. Untuk aku kongsikan. So kalau lah cerita aku tak best ke, kan, aku bersedia dikecam. Korang boleh komen je dekat dalam aku punya komen kat bawah ni, tulis, nah, cerita kau ni tak best lah, mengarut lah, apalah, aku terima seadanya. Betul, aku terima seadanya. Tapi yang penting kau subscribe aku, itu penting, kan. Tapi jangan tekan dislike, kau tekan like lah, kan, tekan like. Belanja lah, kan, belanja. Tapi itulah macam aku cakap, subscribe ni percuma guys. Percuma. Korang tak dapat untung daripada subscribe channel aku. Yang untung aku. Tapi disebabkan korang support aku, bagi keuntungan subscribe tu kat aku dapat sampaikan lagi, aku lagi semangat nak cerita benda-benda yang baik. Begitulah cerita dia. Okay guys, sampai kita jumpa lagi di sesi episod cerita yang akan datang di Malam Mistik. Yang penting sekali guys, jaga kesihatan dan jaga orang kesayangan kita. Itu penting tu. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang Malam Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Goodbye. Jumpa lagi guys. Malam Mistik.